بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. وقال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. Telah berkata Imamul Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Wahai munafik, engkau sebenarnya adalah hamba dunia dan manusia. Engkau bermuka-muka kepada mereka dan berkhidmat untuk mereka. Lalu engkau melupakan bahawa Tuhan sedang memerhatikanmu. Engkau pura-pura menunjukkan bahawa engkau beramal untuk akhirat, tetapi keseluruhan dirimu termasuk amalanmu dan tujuanmu semuanya untuk dunia semata. Nabi SAW telah bersabda, jika seorang hamba menghiaskan dirinya dengan amanah akhirat, namun dia sendiri tiada memaksudkannya dan tiada menuntutnya, kelak dia akan terkutuk di petala langit dengan namanya dan keturunannya. Aku tahu kamu sekalian munafik dalam jalan hukum hakam dan ilmu pengetahuan. Akan tetapi aku selalu menutupi kamu dengan tabir Allah Azza wa Jalla. Celaka engkau. Engkau memang tidak malu. Semua anggotamu tidak pernah suci dari bermacam-macam maksiat dan najis-najis yang lahir. Bagaimana engkau berani mengaku kebersihan batinmu? Kebersihan hati pun belum tentu bersihnya. Bagaimana pula dengan kebatinan? Engkau tidak tahu beradab sopan dengan makhluk, tetapi engkau mendakwa diri beradab sopan dengan Khalik. Gurumu belum redha dengan sikapmu, kerana engkau tiada beradab bila menghadapinya. Engkau menerima semua perintahnya, lalu engkau duduk di tengah-tengah majlis hendak menjadi pemimpin. Jangan berbicara sehingga tertegak tauhidmu di atas kakinya dan menetap di hadapan Tuhan. Dan engkau keluar dari telur tetasanmu, lalu engkau duduk di pangkuan kelembutannya. Ketika itu engkau akan berada di bawah teduhan kemesraan dengan Allah. Engkau mengutip kecintaan ikhlas. Engkau minum dari air penglihatan. Engkau terus berada semacam itu sehingga engkau menjadi ayam jantan. Barulah engkau menjadi pelindung kepada semua ayam-ayam yang lain, menyayangi mereka, membimbing dan mengingatkan mereka di siang dan malam. Engkau mengingatkan mereka supaya mentaati Tuhan mereka. Muslimin dan muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, Syekh Abdul Qadir menyebut di antara sifat yang merosakkan perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala ialah sifat nifaq. Apa maksud nifaq? Nifaq ialah suatu gangguan sifat, satu gangguan kepada sifat keikhlasan kita pada Allah, dan satu gangguan sifat yang mengganggu arah tuju kita sebenar, sehingga kita terhoyong-hayang ke kiri dan ke kanan sampai lupa matlamat di hadapan. Kalau kita bicara tentang munafik di zaman Nabi SAW, maka ianya terbahagi pada dua.
Yang pertama kita sebut munafik akidah. Maka ini kafir dengan ijma' pada sekalian muslimin dan juga orang beriman. Munafik akidah inilah yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bersungguh-sungguh. Munafik akidah, iaitu mereka yang menzahirkan Islam, hakikatnya mereka benci Islam, menunggu kelemahan Islam, mengambil kesempatan, sentiasa melakukan perkara-perkara yang merugikan Islam. Dan itu yang mereka kehendaki. Jangan sanggup bersekongkol dengan musuh bagi menjatuhkannya. Kegembiraannya dengan jatuhnya Islam. Maka ini munafik akidah. Yang maklum mereka ini tidak Islam. Walaupun begitu, dalam muamalah kita diajar selagi mana dia mengaku Islam dan melakukan perkara-perkara yang dilakukan oleh umat Islam seperti menghadap kiblat, solat, menunaikan haji sebagaimana kita, maka kita tak muamalah dengan mereka Islam. Kita bermuamalah secara Islam. Bukan di tanah dia kuburan Islam. Selagi mana dia menunjukkan sikap Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengkafirkan munafik. Tetapi Rasulullah tahu mereka kafir. Untuk mengajar kepada kita, tidak semudah itu untuk kita mengkafirkan orang. Hatta Rasulullah yang dah tahu tentang mereka pun tidak mengkafirkannya. Yang ini tidaklah beritahu sahabat ni kafir, tidak. Tenang, mereka datang solat subuh. Mereka datang solat berjemaah. Mereka masuk ke masjid Nabi. Sebab mereka masih menzahirkan Islam. Kerana Rasulullah SAW, politik Nabi begitu jauh. Kerana politik Rasulullah bersifat dakwah. Bukan politik bersifat opportunity ataupun kemenangan. Bersifat dakwah. Bila politik bersifat dakwah, mereka mampu bersabar dengan jarak yang jauh, perjalanan jauh. Kalau politik bersifat menang, opportunity mereka tak akan sabar. Agak-agak kalah lagi. Sebab politik mereka politik menang. Mereka tak boleh terima kekalahan. Islam ialah politik dakwah. Ia satu perjalanan yang panjang. Lau kana aradan qariba wa safaran qasida lattaba'u walakin ba'udat alaihim asy-syuqqah. Kalau perjalanan ini singkat, mudah, semua ikut. Ia satu perjalanan yang panjang dan penuh dengan liku-liku dan kesukaran. Ini politik Islam yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjuk pada kita. Atas manhaj ini seluruh umat Islam yang munsifun, yang tahu tentang agamanya, berpegang asas ini, politik dakwah. Kita berpolitik dakwah. Kerana kita nak ajak orang semua kembali pada Allah. Kerana itu kemenangan sebenar, berbanding kita cerita kemenangan-kemenangan yang dinikmati secara zahir, yang sebenarnya tidak menggembirakan hati mereka, bahkan pecah dalam kemenangan. Kita ialah kemenangan dakwah dalam kehidupan kita, kegembiraan kita dalam dakwah. Maka bila Rasulullah SAW, yang kita katakan politik Nabi, politik dakwah, maka munafik ini tidak dihalau, dibiarkan, walau berkeliaran dalam masyarakat Islam, dan sentiasa membawa perkataan-perkataan yang merugikan Islam, dan berada dalam saf peperangan kemudian berundur ke belakang, persis seperti pengkhianat. Tapi Rasulullah bersabar dengan harapan suatu hari nanti mereka akan kembali. Ya benar, ternyata apa yang Rasulullah SAW fikirkan dan lalui benar. Bila Nabi SAW tetap menyantuni Abdullah bin Ubay bin Salul sehingga kematiannya, kesannya beribu munafik kembali benar dan baik agamanya. Itu satu jangka masa yang panjang. Mungkin tidak pemimpin munafiknya, tapi pengikut dia. Bila kematian Abdullah bin Ubay bin Salul, kadang Nabi tetap melayani kerana orang munafik. Kesannya ribuan munafik insaf dan bertaubat. Dan munafik yang kedua ialah munafik sifat, akhlak. Ini yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir dalam perbicaraan kita pagi ini. Kita tak bercakap munafik akidah.
Kita bercakap tentang orang Islam, tapi tidak menyempurnakan keislamannya, tidak menyempurnakan keimanannya sebagaimana sepatutnya. Umpama kita sebut orang ni dah namanya pelajar, duduk dalam sekolah, dah pakai baju sekolah, ikut jadual sekolah, memang masuk kelas pukul 7.25 dah masuk, dan dia pun tak ponteng kelas, duduk dalam kelas, tapi dia tidak melaksanakan benar-benar tugasnya sebagai seorang murid. Akhirnya dia tak faham cikgu dia ajar apa. Mungkin dia main-main ketika mana cikgu dia ngajar, tapi dia tak keluar kelas. Mungkin juga dia termenung, hanyut dengan apa yang difikirkan, tapi dia tak keluar kelas. Dia pun tak ponteng sekolah, duduk situ. Kalau dia ponteng pun dengan cepat dia dikembalikan. Dia bersekolah. Maka daripada jumlah yang bersekolah tadi, akhirnya kita cuma menikmati beberapa orang murid yang ternyata berjaya, yang lain masih dalam keadaan gagal. Begitulah perjalanan agama. Mereka ini Islam, memakai pakaian Islam, ya kita Islam. Tapi dari sudut pelaksanaan agama, kita masih lemah. Kita masih nampak dunia, kita masih nampak pujian manusia, bukan takut akan kejian mereka. Lalu kebanyakan amalan akhirat kita masih dihiaskan untuk manusia. Masih dihiaskan. Sebab tu kita nak pastikan masjid ni cantik, supaya orang nampak cantik, orang boleh ambil gambar. Tapi kita lupa hakikat untuk menghidupkan nur dalam masjid. Ramai orang belum-belum nak jadikan masjid cantik. Sebab apa? Pujian. Orang kata ini masjid kubah 7, ini kubah 8, ini masjid persis masjid dekat Moskow, dekat Masjidil Haram, dekat Masjid Madinah. Ya, kecantikan itu memang orang sanggup berusaha habis 100 juta. Ada masjid dibina beratus juta dengan mengekalkan kecantikan. Sini bina Bukhara, sini bina daripada Turkmenistan, daripada sekian. Ya, kita mau tengok, kita kagum cantik. Tetapi mereka mencantikkan agama zahir mereka. Tapi tiada yang peduli di masjid itu ada orang ke tak ada orang. Tiada yang peduli apakah di sana ada orang mengajar atau tak mengajar. Orang tak peduli sangat. Tak ada orang peduli tentang bahawa ini rumah Allah. Orang masih sibuk siapa pembinanya, ownernya siapa. Tak, siapa pun yang bina masjid bukan milik dia, milik Allah. Sebab itu namanya Baitullah. Namanya ini sebagai tempat disebut nama Allah. Ya, awak bina, duit awak tidak akan menjadikan hak dia. Kalau nak jadikan hak dia, dia terus tidak menjadi masjid, dia akan jadi rumah. Siapa yang nak letakkan ia masjid, berarti ia adalah penyerahan milik mutlak kepada Allah. Tetapi yang merugikan kita, semua kita sebagai muhasabah, kita tekankan gambaran zahir agama. Dalaman tak ada. Mushaf kita, Masya Allah, hari ini Al-Quran dicetak dengan cetakan yang cantik. Tuan-tuan bayangkan Al-Quran yang tuan-tuan baca tahun 80-an dulu dengan Quran sekarang. Cantik luar biasa. Dengan baris, warna-warni. Dengan ada, orang dah tak pakai penunjuk Quran. Dulu Quran kita kan gemuk letak penunjuk Quran. Sekarang tak ada. Semuanya ada dia punya penanda dia. Cantik penanda tu. Hiasan. Maka Quran makin cantik. Gambaran menzahirkan kecantikan agama itu ada. Tetapi mengamalkan Al-Quran masih jauh. Masih jauh. Demikian juga pakaian dalam beragama. Masya Allah, hari ni kalau tuan-tuan tengok orang pakaian beragama makin cantik. Berbanding dulu lah. Dulu pada baju Melayu sudah. Sekarang Masya Allah semua cantik. Datang ke masjid. Ni telekung Khadijah, ni telekung Aisyah. Ni telekung habis semua. Nama isteri Allah, nama isteri Rasulullah ditelekungkan. Dinamakan telekung. Ya bagus, benda yang baik. Bermutu, sejuk, bagus. Ini kalau pakai selesa untuk solat, masalahnya tak solat. Dia pakai selesa untuk solat, tapi taklah diselesa ketika solat. Cuma jaminan untuk pelarisan, bukan jaminan untuk kekhusyukan. Orang lelaki pun sama, jubah. Dulu mana ada orang jual jubah berleluasa, sampai ada butik jubah, tak ada. Ni orang beli jubah ni kat Mekah je. Seolah kita dululah tengok yang pakai jubah ni mesti bawa balik Mekah. Tidak terkenal jubah dalam masyarakat Melayu kita. Melainkan baju Melayu kita. Hari ni semua pakai jubah, bagus tengok lelaki semua pakai jubah.
Doktor pakai jubah, arkitek pakai jubah, engineer pakai jubah, artis pakai jubah juga. Semua. Ya, gambaran agama cantik. Kita nampak makin cantik. Ya, orang kalau dia pakai jubah, dia sendiri nak tunjuk bahawa saya ada agama. Tetapi dari sudut keindahan sebenar agama masih lagi kita jauh. Masih lagi kita jauh. Ini yang nak disebut oleh Syekh Abdul Qadir. Beliau sebut zamannya, kita menyebut zaman kita. Kesungguhan kita dalam menuntut mencari keredaan sebenar dalam beragama masih jauh. Masih lagi kita fikir apa orang cakap, apa orang kata, apakah orang cerca, hina atau puji dan puja. Apakah orang akan masukkan dalam status dia atau tak. Apakah dia like kita ataupun unlike kita, atau dislike kita. Lalu benda-benda ini menjadi gangguan kepada perjalanan kita. Maka nifak itu yang dimaksudkan oleh Syekh Abdul Qadir adalah gangguan ini. Gangguan. Tak ada kalau kita tengok TV lah sebagai contoh. Tiba-tiba ada gangguan hujan, sehingga kita tak dapat dengar suara dia. Atau gangguan siaran sehingga kita nampak bersemut TV kita. Kita akan rasa tak selesa. Kita telefon, ada gangguan lain. Suara sana tak berapa kita dengar. Atau suara kita ada, suara dia pula tak ada. Atau suara dia ada, suara kita pula tak ada. Kita akan terus berlari menghilangkan gangguan tadi. Oh, sini tak ada line, saya pergi depan sikit ada line. Itu kalau orang telefon jalan daripada sini sampai hujung sana. Sebab apa? Cari line. Dia cari line. Kata kita sedang membina line kita dengan Allah. Tiba-tiba ada gangguan lain. Gangguan-gangguan ini yang menjauhkan kita untuk mendapat keberkatan sebenar, rahmat Allah sebenar dan kesan sebenar dalam ibadat. Akhirnya ibadat yang kita lakukan tidak meninggalkan kesan yang mendalam, kesan yang kuat. Apa pandangan kita tentang ubat-ubat yang kita tahu bagus, tapi bila kita makan tak berkesan? Lama-kelamaan orang akan buang ubat ni. Bila seorang tu beribadat, atau tidak memberi kesan pada hidupnya, dia akan tinggalkan. Dia akan tinggalkan. Akhirnya yang biasa ke masjid, tak ke masjid. Yang biasa kuliah, berhenti kuliah. Kenapa dia tak nampak kesannya, maka dia cuba meninggalkannya. Mana-mana manusia kalau melihat sesuatu tidak memberi kesan kepadanya, dia akan tinggalkan cepat atau lambat. Cepat atau lambat dia akan tinggal. Sebab ni tak beri kesan pada saya. Sebenarnya bukan disebabkan benda tu tak beri kesan, tapi bagaimana cara dia. Cara dia kadang-kadang dia makan ubat tak ikut jadual dia. Silap dia. Atau dia makan ubat dan masih dia mengekalkan benda-benda yang boleh menyebabkan dia berpenyakit. Minum ubat batuk tapi air batuk tak pernah tinggal. Dia berlawan. Dia mungkin makan ubat buasir, tapi penyebab buasir dia tak pernah tinggal, makan juga. Dia makan ubat gaut, tapi penyebab gaut dia belasah juga. Jadi siapa yang salah sebenarnya? Bila dia tidak berpantang tadi, maka dia tak akan sembuh. Selamanya tak akan sembuh. Oleh sebab itu kita nak tengok bagaimana nifak dalam diri kita ni ada. Sebagaimana Hanzalah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, laqad nafaqa Hanzalah munafik. Lalu bila Rasulullah berkata, bagaimana kamu munafik? Ya Rasulullah, aku bersamamu, aku ingat Allah, aku ingat syurga, aku ingat neraka. Bila mana aku menjauhimu, maka benda tu aku tak ingat. Aku munafik. Lihat, para sahabat melihat benda tu sebagai ukuran munafik. Tetapi kita lebih lagi daripada tu. Kerana kita dalam solat pun tak ingat Allah. Ini Hanzalah kata, ya Rasulullah, ketika aku bersama denganmu, aku nampak syurga, aku nampak neraka. Duduk dengan Rasulullah, nampak syurga neraka. Bila aku jauh daripadamu, maka sibuk dengan isteri dan anak-anak, pekerjaanku, maka aku lupa, maka aku munafik. Tetapi itu perkataan ataupun perasaan sahabat tentang nifak dia. Tapi hari ni nifak kita dah duduk dengan Allah pun masih tak ingat Allah. Kita dalam solat masih tak ingat Allah. Kita masih dalam majlis ataupun majlis ilmu, kita juga tidak ingat akhirat. Maka duduk majlis ilmu, ingat hari ni nak masak nasi goreng ke mi goreng. Tidak dibayangkan syurga, neraka dan sebagainya.
Tuan-tuan, kita terlebih ada sifat gangguan ini, nifaq dalam diri kita. Kerana para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, ternyata waktu mereka di dalam ibadat memang mereka ingat Allah. Cuma persoalan bila mereka lari jauh kerana kesibukan melayani isteri, anak-anak, pekerjaan, lupa seketika. Walau itu memang satu fitrah yang disebut oleh Rasulullah, sa'ah. Memang begitu pembahagian masa manusia. Kita kalau tengah kerja memang payah nak ingat benda lain, sebab focusing kita, tarkis, fokus kita ini pada suatu benda akan menghilangkan perkara-perkara lain. Saya kalau fokus memasak, saya tak akan ingat benda lain, sebagai contoh. Itu fitrah. Kita fokus baiki kereta, kita tak akan ingat benda lain sebab nak tengok. Itu fitrah. Saya drive, fokus pada driving saya, itu fitrah. Sebab itu Nabi kata sa'ah. Itu biasa, tak salah. Tapi kalau kita renung balik hadis tadi, bila Hanzalah kata waktu dia bersama Rasulullah, dia tak lupa Allah, ingat. Para sahabat waktu mereka solat dan sebagainya, mereka ingat Allah. Tapi kita hari ni tuan-tuan, waktu solat pun kita tak ingat Allah. Waktu mengaji pun kita tak ingat Allah. Waktu berzikir pun tak ingat Allah. Waktu berselawat pun tak ingat. Ya, ingatnya di mulut, tapi hati kita kosong. Hati kita menerawang ke timur, ke barat, utara, selatan. Tu berfikir perkara yang merungsingkan dunia kita, bukan perkara yang merungsingkan akhirat. Maka kita perlu bermuhasabah dengan sifat-sifat ini. Sebab itu Syekh kata, engkau sebenarnya hamba dunia dan manusia. Tetapi apakah benar kita hamba dunia dan hamba manusia? Perkara itu dapat kita lihat melalui 7 sifat, kata ulama. Kalau dengan 7 sifat ini, memang kita ada penuh, kita benar-benar hamba dunia dan manusia. Kita benar-benar tidak mendapat intipati ibadat kita, atau kesang ibadat kita, ataupun kelembutan serta kebersihan hati dan jiwa kita. Yang pertama, kata ulama, ialah kita ini bersungguh-sungguh perkara dunia. At-taharruk di dunia. Dia kalau perkara dunia, kita sanggup jerit-jerit. Kita kalau perkara dunia, kita sanggup buat apa sahaja. Ceritalah bangun pukul berapa, 3 pagi saya bangun, asalkan ia urusan dunia saya. At-taharruk lid dunia, bergerak laju dan cepat dan bersungguh untuk urusan dunia kita, berbanding dengan akhirat. Maka kita tahu kita ada ke sifat-sifat perhambaan kepada dunia dan manusia itu ada pada kita. Sifat tu ada, penyakit tu ada. Doktor-doktor bila kita sakit jumpa doktor akan sebut simptom. Awak ada tak simptom ni, simptom ni, simptom ni. Sebagian simptom kita kena beritahu, sebagian simptom doktor tengok dia dah tahu, ni awak ni buah pinggang ni. Tengok bengkok kaki ni pinggang. Tengok hitam-hitam ni macam kencing manis ni. Tengok sekian, dia berdasarkan pengalaman dia, ilmu. Sambil-sambil dia tanya kita, awak ada tak rasa penat, cepat lapar, cepat dahaga. Ini semua simptom ni. Sama juga kita nak nilai kita, apakah kita berpenyakit dunia, berpenyakit jadi hamba dunia, bukan hamba akhirat, bukan hamba Allah yang sebenar. Maka kita tengok kesungguhan kita dalam urusan dunia. Dengan dunia bersistematiknya, ada kira-kiranya, ada organisasinya. Bila akhirat dia tak ada sistematik. Sempat-sempat ustaz, tak sempat nak buat macam mana. Dia istilah nak buat macam mana. Tapi bila dunia, kita kena buat ustaz. Kita dah rangka, kita dah buat skedul setahun punya perjalanan dunia kita. Cuti sekolah, dah tahu ke mana. Ni cuti persekutuan, dah tahu ke mana. Dah tahu semua ni. Tapi akhirat cuma menumpang, mengemis pada kelapangan waktu kita yang terbatas. Dunia mengambil tempat utama, bertakhta dalam seluruh agenda dan kesibukan kita. Manakala akhirat dicilakkan, diletakkan pada ruang-ruang yang masih kosong. Itu pun kalau ada. Sebab itu agenda kita tak besar dalam bab akhirat. Kita kalau tanya cuti-cuti kita ke mana, terus agenda dunia kita ke depan. Kita kalau cerita sihat ke mana kita, terus agenda dunia kita ke depan sekali. Kita kalau cerita duit banyak nak ke mana, terus agenda dunia ke depan. Saya ustaz, duit banyak ni, nanti dapat pencing, dapat imbuhan ni adalah 300-400 ribu.
Saya dah plan Ustaz, dapur nak besar, ni kapos ni, plan. Semua ni dunia. Mana ke akhirat? Akhirat tengoklah Ustaz, RM10 sebulan ke bagi, tengok. Kita sendiri muhasabah diri kita waktu kita punya duit banyak. Ke mana agenda kita? Apakah taharuk lid dunia ke arah dunia atau sebaliknya? Kalau kita tidak ada agenda, kita tahu kita memang hamba dunia. Dan kesan pada hamba dunia ini akan kita rasai. Suatu ini seorang tabi'in terkenal, Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi. Waktu dia menjual rumah ni, lakulah 100,000. Lalu kata orang padanya, berilah pada anak-anakmu. Dia kata tidak. Anak-anakku ada urusan. Dia cari sendirilah. Ini untuk aku, bukan untuk akhirat aku. Ini untuk akhirat aku, bukan untuk anak-anakku. Jadi tak ajar dunia ni macam kita lah. Kita kalau dapat dunia, pertama kita nak mewahkan anak kita. Tetap dalam memberi nafkah anak-anak, itu kewajipan kita. Memewahkan mereka bukan kewajipan kita. Ramai mana orang binasa dan membinasakan anak kerana memewahkan anak. Lepas tu sampai ada orang-orang yang kaya, dia tak nak mewahkan anak dia. Sebab apa? Dia takut binasa. Dia tahu ni orang, antara orang terkaya di dunia, dia tak bagi pun handset ke anak dia. Ni pemilik Microsoft, kaya, tak bagi handset anak dia. Dia punya kedekut dia. Kenapa? Dia tahu binasa. Ramai kita lihat orang-orang kaya berjaya, antara sifat mereka takkan mewahkan anak. Kerana ini mempercepatkan kebinasaan anak. Tentu memang tanggungjawab kita beri nafkah, tapi bukan tanggungjawab kita memewahkan dia. Bila kita memewahkan dia, kita melemahkan dia. Kita melemahkan. Bayangkan kita dah ajar dia untuk makan yang mahal contoh. Nanti kalau dia besar, dia tak ada duit. Dia rasa macam dia tak mampu nak beli makanan mahal. Dia rasa macam miskin. Dia rasa macam kecewa. Padahal apa pun dia makan kenyang. Tu kadang-kadang kita ajar anak kita makan kat masjid. Kau makan kat masjid, makan kat surau. Biar dia tahu bahawa untuk kenyang tidak perlukan kos yang tinggi. Free pun boleh kenyang. Ya, kadang-kadang ada orang kaya ajar anak dia takkan kenyang, melainkan bayar 2-3 ribu baru kenyang. Sebab dia makan pun restoran jauh-jauh ni. Nak makan nasi lemak orang pergi naik kapal terbang pergi Singapura contoh. Nak makan pula steak, kita pergi ke Turki. Nak makan kambing, kita ke Mekah. Oh, ada private jet. Ya, dia boleh buat macam tu. Kita tak kata berdosa salah. Kita muhasabah. Kita tak kata orang buat macam tu berdosa ke Ustaz? Tak berdosa. Harus. Itu kemampuan dia. Tapi kalau kita menilai balik dengan nilai muhasabah, anak-anak ni akhirnya menganggap bahawa mereka tak boleh makan melainkan dengan nilai seumpama itu. Mahal. Kita pula ajar anak kita naik kereta mewah-mewah semua. Contoh. Akhirnya mereka anggap tak sampai satu ke destinasi mereka dengan kereta macam ni. Akhirnya kalau ada kereta biasa, mereka tak nak naik. Sebab mereka tak anggap macam kereta. Ni kalau naik pun menangis mereka. Nangis. Macam tak sampai-sampai. Sebab dia latih begitu. Sebab tu kita latih anak kita, biar dia mampu. Ni kalau kat masjid dia boleh makan, kita ajar dia beratur, pergi beratur. Belajar makan kat kantin sekolah, beratur. Akhirnya hidup ni dia dah terbiasa dengan perkara-perkara suka. Begitu cara kita mendidik anak dengan betul. Tapi orang yang cuba menghiaskan dunia pada anaknya, dia akan gagal. Akhirnya banyak kita jumpa anak-anak orang kaya gagal. Dia gagal untuk menghargai kekayaan yang Allah beri pada dia. Sebab dia dah biasa begitu, akhirnya cara hidupnya songsang. Maka taharuk li dunia, sifat hamba dunia ini, dia bersegera pada perkara dunia. Semua perancangannya jelas pada dunia. Baik masa, baik duit, baik kesihatan, baik apa sahaja. Lalu kita muhasabah. Kita lah kalau Allah lapangkan rezeki, ke mana dulu nak bawa? Kalau Allah beri saya kesihatan, mana dulu saya nak guna kesihatan? Kalau Allah beri saya kelapangan waktu, alhamdulillah saya lapang waktu, mana saya nak? Apakah saya nak tambah jam-jam pengajian saya? Saya biasa Ustaz, jam setengah jam keluar subuh sebab apa terkejar. Ni dah cuti, saya nak baca, saya nak ambil sejam, 2 jam. Saya Ustaz baca Quran, waktu-waktu kerja Ustaz terkejar sikit. Sekarang saya ada kelapangan, alhamdulillah saya nak baca banyak sikit. Bukan saya dah rancang bulan Ramadan saya akan lapangkan. Saya dah peruntukkan cuti saya Ustaz untuk 10 akhir Ramadan. Ini Rasulullah pun bercuti, takkan kita tak bercuti? Untuk memperbanyakkan ibadat, pembersihan jiwa kita. Ni kita kena target ni dah akhir ni nak masuk Ramadan.
Kita kalau hari ni 14 Syaban, lagi 16 hari, dan mungkin 15 hari. Mungkin Sabtu, mungkin Ahad, mungkin 2 atau 3 bulan kita berpuasa. Maka kita dah rancang. Apa kita nak buat? Sebab Ramadan ini tetamu yang luar biasa. Tetamu diraja. Kalau tetamu diraja datang, dia akan buat report pada raja apa yang kita lakukan dalam sambutan kita pada dia. Takkanlah kita buat lebih kurang. Ni kalau tetamu raja nak datang rumah saya, 3 bulan sebelum dia datang, saya dah kemas rumah. Saya dah cat rumah. Saya dah pantau rumah mana cacat, takut tetamu tertengok. Malu saya. Saya dah pun dah prepare, dia patut makan apa. Mula duduk je apa benda dia kena makan. I welcome ke, makanan itu, makanan ni saya dah prepare. Sampai dia keluar balik, saya akan iring dia ke pintu. Bukan saya mungkin buka pintu keretanya. Saya tak akan lepaskan mata saya sehingga dia hilang daripada pandangan saya. Ini tetamu Allah Ramadan datang. Kalau kita tak plan daripada sekarang, berarti kita hamba dunia. Saya tak ada plan apa-apa, Ustaz. Tak tahu. Ramadan bila Ustaz? Ramadan. Dia boleh tanya kita. Raya Cina dia tahu pula bila. Oh, raya Cina apa dia? Saya tahu Ustaz, ni raya Cina sebab nak bercuti. Ramadan? Dah nak Ramadan tak perasan pula. Dia boleh tak perasan tu. Tapi depa wali dia ingat. Bila depa wali ingat? Sebab nak cuti, nak pergi sini. Cak Gomeh boleh ingat. Setengah kita lah. Cuti-cuti lain semua ingat. Cuti Easter dia ingat. Air gawai. Yang gawai Sarawak Sabah boleh ingat. Ni air gawai Ustaz, gawai. Tapi bila Ramadan, dah nak Ramadan. Tiba-tiba je Ramadan Ustaz. Ramadan bukan tiba-tiba. Awak tu tiba-tiba je dah berubah sikap. Maka di sini kita lihat bagaimana kita punya level dunia kita. Kalau siapa yang tak tahu pun Ramadan datang, bila pun tak tahu macam mana, dia pun tak rancang apa-apa, kita bimbang. Kita tak kata pada dia, kita kata pada kita ni. Kalau kita tuan-tuan tak macam alert Ramadan, tak ada perancangan pun, tak ada. Kita nak baca Quran banyak mana, nak mengaji ke macam mana, nak itikaf macam mana, tak ada perancangan. Dan kita fikir raya pula. Raya. Saya duk fikir raya ni Ustaz. Baju raya ni tak ada tukang jahit nak jahit. Dah. Awak bulan Syakban cerita tukang jahit tak ada pula. Ini suatu ni Ustaz. Tak beraya lah saya tahu ni. Dan kita kalau cerita raya dalam Islam, raya kita ni tuan-tuan secara ibadat kita. Dia berakhir lepas habis solat raya, habis dah raya. Baju cantik yang kita nak pakai untuk kita pakai ketika solat raya. Itulah hakikat baju raya kita. Yang lepas solat raya tu, suka kita nak pakai apa. Yang disunatkan kita pakai pakaian raya untuk menunaikan ibadat. Kita nak gembira, kita nak tunjuk depan Tuhan, bukan depan orang. Maka nak tunjuk gembira depan Tuhan melalui cara bertakbir kita dan solat air raya kita. Ni masa solat air raya pakai baju compang-camping, lepas tu barulah baju lawa. Tetapi yang patut lawa ketika solat tu sendiri, itulah baju raya kita. Dan lepas solat ikut suka kita, baju pagoda ke baju apa. Mungkin sebab budaya kita ni budaya raya berjalan. Ni jalan-jalan raya ni dia merupakan budaya, uruf. Dia memang secara umum galakkan ziarah itu ada, tapi bukan semestinya hari raya, hari apa pun boleh. Cuma hari raya kan orang macam terbuka sikit. Jadi orang kita cenderung kalau setengah mereka, kalau semayang dia pakai baju Melayu buruk dulu, serebang buruk, kopiah buruk. Kopiah lama-lama yang mula-mula dia kahwin dulu, 30 tahun dah kahwin, piah tu. Lepas main raya baru dia cari yang baru. Baju baru, stocking baru, spender baru. Oh, baru belaka. Tetapi itu silap letak waktu dia. Kita tak katalah lepas raya tak boleh pakai baju baru, boleh. Hakikat baju baru itu waktu kita melakukan solat. Rasulullah memandang Umar ketika Umar menghala ke masjid. Nabi kata, Ajadid am ghasil. Umar ni pakai baju nak semayang ni, baru ke atau basuh? Baru ke basuh? Kata Umar, kata bal ghasil, baru basuh. Kata Nabi SAW, ilbas jadidan, pakai yang baru. Pakai yang baru, jangan pakai yang basuh. Hari raya ni lah baju tu kali pertama kita pakai, itu baju baru kita. Maknanya kalau orang tengok, baru tengok ni, betul, sebab dia baju raya. Ini macam dah tengok tahun lepas. Saya marah raya baju ni Ustaz, tahun lepas, tahun tu. Berarti kita tak menghidupkan syiar. Kita tak faham konsep baju raya yang sebenar.
Konsep baju raya sebenarnya kita pakai paling indah untuk menghadap Allah, sama macam konsep kita solat Jumaat pakai putih. Masa solat Jumaat tu berwangian, lepas tu terpulang pada kita. Masa nak solat Jumaat pakai putih, pakai bersih, wangi. Sunat mandi Jumaat. Lepas Jumaat nak mandi sunat Jumaat, tak panggil sunat Jumaat. Kita kan kalau nak mandi sunat Jumaat pun bila? Sebelum pergi solat Jumaat. Ustaz, saya biasa mandi solat Jumaat ni lepas Jumaat. Itu bukan mandi solat Jumaat. Itu mandi untuk bersihkan kebodohan kamu. Artinya bukan begitu waktu dia. Sama kalau kita sebut baju raya. Baju raya kita yang pakai waktu kita solat tadi. Itu hakikat betul baju raya. Yang lepas tu terpulang pada kita, ia uruf. Ustaz, saya kalau saya untuk solat saya baju raya lawa lah, memang jubah lawa sikit-sikit. Lepas tu saya ada baju lain, boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Itu uruf. Cuma kita nak tekan yang mana yang patut kita dahulukan. Kita faham. Ada ramai sebahagian kita mungkin bila solat dia buat lebih kurang, dia pakai serban lama, lepas tu baru dia cantik. Tak, kita nak cantik di hadapan Allah. Yang kedua, sifat orang yang menjadi hamba dunia ini dan ada sifat berpura-pura untuk akhirat dia, atau ada sifat munafik dalam dirinya, ialah adam tadhakkur akhirat. Dia ni tak ingat akhirat. Dia tak ingat akhirat. Tentang bila Allah Ta'ala sebut dalam Quran, innal ladzina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayati dunya watma'annu biha ulaika ma'wahumun nar bima kanu. Kata Allah Ta'ala, innal ladzina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayati dunya watma'annu biha walladzina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Kata Allah, sesungguhnya orang yang tak pernah berfikir nak jumpa kami dan seronok dengan dunia dan tenang dengan dunia dan tidak pernah pedulikan perintah dan larangan kami, tempat mereka ialah dalam neraka disebabkan perbuatan mereka. Bila tanda diri kita ni menjadi hamba dunia dan hamba manusia, kita tak fikir akhirat. Tak fikir nanti, tuan-tuan sekalian, dalam kubur apakah yang kita boleh bawa waktu kita bangkit, apa amalan yang kita ada waktu dibentangkan amalan, diberikan buku catatan. Tak pernah kita terfikir akhirat kelak, apakah syurga atau neraka kita. Tak pernah kita terfikir apakah Allah redha atau tak redha kita. Tak pernah kita terfikir, tuan-tuan sekalian, apakah kesudahan kita. Ni pejalan celik umur kita menghala ke akhirat. Kita berada di antara dua pintu dunia dan pintu akhirat. Setiap hari langkah kita mendekati pintu akhirat dan meninggalkan pintu dunia. Setiap hari kita mula-mula keluar daripada pintu dunia perut mak kita. Kerana pintu dunia pertama ialah daripada ibu kita, keluar daripada rahim mak kita. Jadi kita keluar, kita mendekati pintu dunia, maka kita makin membesar. Lalu kita meninggalkan pintu dunia ke belakang jauh. Depan kita ada pintu akhirat. Setiap hari umur kita meningkat, artinya setapak kita mendekati pintu akhirat. Dengan maksud cepat atau lambat kita akan kembali ke akhirat. Kita tak akan gostang ke dunia balik. Saya tak lama akan ke akhirat. Tuan-tuan pun sama. Kita dah masuk 50, masuk 60. Langkah kita ke akhirat. Tapi kita masih memandang-mandang ke belakang duk tengok dunia. Bila kita tak ingat akhirat, lalu tetap menaruh cinta pada dunia, maka ini tanda kita hamba dunia. Kata ulama, tanda seorang tadi dia ingat akhirat, dia ada 3 dalam hidup dia. Yang pertama, dia akan mempercepatkan taubat dia. Dah tahu kita nak balik akhirat, taubat. Yang kedua, dia redha dengan apa pun rezeki yang dia dapat, apa pun dalam urusan dunia dia redha, sebab dia pun tahu bukan nak duduk sini. Dan yang ketiga, cergas dia dalam ibadat. Ibadat kita makin, Masya Allah, saya dah tahu Ustaz, umur saya dah tak lama tu, saya makin bersemangat. Dulu datang masjid tunggu iqamah, sekarang Masya Allah kita lah duduk masjid dalam. Kita yang mungkin azan dan kita yang mungkin iqamah. Dulu tuan-tuan kau dengar iqamah kat rumah, sekarang iqamah dalam masjid kita dengar. Dulu Quran ni bacalah 2-3 ayat, atau baca Yasin malam Jumaat je, Ustaz, atau Al-Mulk sebelum tidur. Okey, sekarang Masya Allah mula perbanyakkan. Dah tahu surah patuk, dia hafal, dah mula ngapal Quran, dah berjinak hafal Quran dah. Alhamdulillah dah, bagus.
Berarti kita ada satu dipanggil an-nasyaq, kecergasan dalam ibadah. Tapi orang kalau tak ingat akhirat, dia berlawan, opposite. Dia lawan dengan 3 sifat tadi. Dia tak nak taubat, dia sentiasa tak redha dengan dunia, nak banyak. Itu dia punya slogan, saya nak kaya. Lagu pun aku nak kaya. Yang buat lagu nak kaya jatuh muflis. Ada seorang buat lagu dia nak kaya, dah serik miskin kata dia. Dan lagu dia, akhirnya hari ni dia mengemis balik. Itu seronok. Dia sentiasa melihat miskin itu musibah. Tentang miskin bukan musibah. Miskin itu ujian. Kaya bukan nikmat, kaya juga ujian. Kita berada dalam ujian Allah. Kalau kita kaya, kita diuji kekayaan. Sombong tak kita? Syukur tak kita? Pemurah tak kita? Tunaikan hak kita pada zakat dan sebagainya. Kalau kita miskin pula, mengeluh ke kita? Sabar tak kita? Terus beribadat atau tidak? Semua yang Allah datangkan pada kita ujian. Apa yang Allah beri kat dunia ini, ia bukan kurniaan, ia ujian. Kurniaan bila Allah beri akhirat. Akhirat itu kurniaan. Allah beri iman, itu kurniaan. Allah beri kita buat ibadat, itu kurniaan. Allah izinkan kita menyebut nama Allah, itu kurniaan. Itu bukan ujian, itu kurniaan. Tapi kalau Allah bagi kita dunia sihat, muda, itu ujian. Allah beri saya muda pada dia, ujian. Allah beri saya sihat pada dia, ujian. Saya tak payah jogging pada dia, macam dia, saya tak payah diet macam dia, saya sihat. Dia jogging, patah kaki, jogging. Lepas tu dia duk diet makan, kena gastrik. Dah ulcer pula perut dia. Sebenarnya bukan itu kurniaan, itu ujian. Allah uji dia. Saya tak praktik jaga kesihatan pun, saya alhamdulillah sihat. Makan banyak, minum manis saja, cek gula, okey, stabil. Dia ni minum air masak, kencing manis naik 10. Pelik dia. Dia seorang hamba Allah. Saya selalu tengok dia minum air masak. Kata syaitan minum air masak kenapa? Anak bukan anak saya, ni bini anak dia. Bini anak minum air masak. Bini anak dia kencing manis, dia tak minum air manis, tapi dia kencing manis. Doktor kata genetik. Kalau dia minum air masak, naik gula dia. Yang ni pula genetik juga. Minum air manis, gula tak naik, genetik juga tu. Jadi semua benda tu kita jangan ingat, oh itu hebatnya saya. Bukan, Allah uji awak. Ada orang yang uji penyakit, ada yang diuji dengan sihat. Semua kita diuji. Tak ada seorang pun di kalangan kita dalam hal dunia ni Allah beri, melainkan Allah uji sebenarnya. Tapi kalau Allah beri kita akhirat, ia itu kurniaan. Sebab tu tuan-tuan, kita syukur sangat kalau kita dapat sujud pada Allah. Ya Allah, nikmat. Kita syukur sangat kalau Allah izinkan kita baca Quran hari ini. Kita syukur sangat kalau hari ini kita boleh istighfar. Kita boleh buat benda-benda yang Allah suruh. Kerana itu ialah bila Allah sayang seorang hamba, Allah beri di akhirat. Manakala bila Allah beri dunia, itu bukan tanda sayang, itu tanda uji. Sebab itu ada orang kafir kaya dan ada orang kafir miskin. Ada orang Islam kaya, ada orang Islam miskin. Kerana kekayaan itu tidak melibatkan agama. Ia cuma ujian. Agama Allah beri, Allah jadikan orang beriman ni sentiasa ingat Allah. Manakala orang kafir lupa Allah. Itu agama, itu kurniaan. Sebab itu tuan-tuan, mereka sanggup gunakan dunia untuk mendapat akhirat. Kerana akhirat kurniaan. Mereka tak akan gadaikan akhirat untuk dapat dunia. Sebab dunia itu ujian. Buat apa kita gadai akhirat untuk dapat dunia yang bersifat ujian? Tak, saya tak nak gadai akhirat saya. Jadi kita kena faham konsep dunia ni. Sebab tu jangan pernah kita rasa, oh, bertuah dia. Dia tak ada bertuah, dia sedang diuji. Dan Allah sedang memerhatikan dia. Tuah dia saat dia kaya, kita miskin. Dia tak bertuah, dia diuji oleh Allah. Kalau dilaksanakan hak Allah, dia untung dapat buat balik pahala banyak. Sebab tu kita lihat bila kita mati, mana ada orang buat dunia? Kenapa tak buat dunia? Sebab dia ujian. Dia bukan milik kita. Dunia tu dia berpindah tangan. Saya ada rumah besar. Bila saya mati, rumah saya tak masuk dalam alam barzakh, dalam kubur. Rumah tu menjadi milik orang lain pula untuk diuji. Anak saya pula dapat rumah untuk diuji. Kereta saya tak boleh masuk dalam kubur. Kereta ni ujian. Nanti saya mati, kereta saya dimiliki oleh orang lain pula sebagai ujian untuk dia pula. Pangkat saya dulu datuk, saya dulu pengarah, saya dulu sekian-sekian. Ia bukan kurniaan, ia ujian. Saya masuk kubur sebagai hamba Allah, sebagai jenazah. Ni pangkat saya, orang lain pula waris. Saya punya timbalan, ambil jawatan tu. Dia bukan milik, dia diuji pula. Dia mati, orang lain pula ambil. Tengoklah jawatan guru besar. Jawatan dia ke? Tak. Itu ujian. Nanti dia mati, jawatan guru besar orang lain pula ambil.
Begitu seterusnya sampai berlaku kiamat. Jadi tuan-tuan jangan tengok dunia ini kurniaan, ia ujian. Sebab itu orang dapat dunia, kena perhatikan ke mana patut dia letak, kerana Allah uji. Kalau dia terpesona dengan dunia, maka Allah menyentapnya, mengambil secara keras daripada dia. Lalu dia pun akan berputus asa. Maka lihat bagaimana kita ingat akhirat ataupun tidak. Tuan-tuan sekalian, pernah satu ketika sedang Aisyah radhiyallahu ta'ala anha tidur bersama Rasulullah. Tiba-tiba Aisyah nangis. Air mata Aisyah ni kena atas dahi Rasulullah. Nabi bertanya, apa benda air benda ni? Kata Rasulullah, Aisyah, kenapa menangis ni? Lalu kata Aisyah, tadhakkartu akhirah. Ya Rasulullah, aku ingat akhirat. Tengah tidur duduk ingat akhirat, menangis. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian kata Aisyah, ya Rasulullah, apakah kamu akan ingat keluarga kamu waktu hari akhirat kelak? Yang akhirat ni dahsyat. Kamu ingat tak keluarga kamu? Aku, isteri kamu, anak-anak kamu, ingat tak ingat? Lalu kata Nabi SAW, wahai Aisyah, ada 3 tempat tak akan ada orang ingat sesiapa. Tak akan. Dahsyat. Ada 3 tempat tak akan ada orang ingat keluarga dia. Lain pada itu mungkin ingat. Yang pertama, ketika mana dia melintasi jambatan Sirat. Sebab dia antara jatuh atau selamat. Dia tak akan ingat siapa pun. Dia tak akan ingat mak dia, isteri dia, suami dia, anak-anak dia, tok guru dia ke, anak murid dia, tak akan ingat. Kerana waktu paling sibuk manusia waktu melintasi Sirat. Takut ni jatuh habis. Yang kedua, kata Nabi SAW, waktu ditimbang amalan. Waktu amalan kena timbang ke berat baik ke berat jahat. Allah, tak ingat orang. Tak ada orang ingat sesiapa. Tuan-tuan sayanglah siapa pun, tuan-tuan takkan ingat dia. Tuan-tuan hari tu orang takkan ingat kita. Kita kena berdiri dengan amalan kita sendiri. Sebab tu kita kalau buat amalan-amalan akhirat ni, jangan duk ingat ke orang. Jangan kita sebab orang tu kita tangguh benda akhirat kita. Jangan, kita buat je. Sebab nanti orang tak akan ingat kita. Kita akan uruskan diri kita. Waktu ditimbang amalan. Yang ketiga kata Nabi SAW, waktu diberi buku catatan, kanan ke kiri. Sebab itu kata Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, ketika mana Allah nak beri buku catatan kanan atau kiri, maka aku berdoa biar aku terus jadi tanah, hancur terus. Aku takut. Kata ini Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, dah baginda sallallahu alaihi wasallam dah beritahu Uthman fil jannah, Uthman dalam syurga. Tapi kata Uthman, kalau Allah pada hari di mana aku nak diberi buku catatan, aku rela binasa terus. Aku tak nak dengar. Takut. Macam anak-anak kita, tuan-tuan nak ambil keputusan periksa. Ni lemah lutut, berjaya ke tak berjaya? Berjaya tak berjaya? Lemah lutut. Ni ada masa saya di Mesir, ada kawan-kawan kita takut nak tahu keputusan ni. Takut. Jadi diwakil korang. Boleh tak kau tengok? Aku takut nak tengok. Saya pun kita di sana keputusan periksa kita ditampar kat papan kenyataan. Saya sepanjang saya periksa, saya tak pernah tengok keputusan saya kerana orang beritahu. Tak ada tengok orang beritahu. Lepas orang beritahu baru kita pergi tengok. Tu baru keputusan periksa pun takut. Tetapi bagaimana keputusan kita dapat buku catatan kanan atau kiri. Lalu kata Rasulullah, 3 tempat takkan ada orang ingat sesiapa. Tuan Aisyah nangis ingat akhirat. Walaupun aku ni isteri Rasulullah, selamat tak aku? Tuan itu isteri Rasulullah SAW. Dan isteri Nabi telah dijamin menjadi isteri Nabi dalam syurga selama-lamanya. Sebab itu kita tak panggil janda. Aisyah kita tak panggil balu Rasulullah. Dia isteri Rasulullah, kekal. Walau sesudah Rasulullah wafat, bahkan dia ibu kita orang beriman, Ummul Mukminin. Ini Hafsah, Juwairiyah, Safiyah, Maimunah, Ummu Habibah, Khadijah, Saudah. Ini semua ibu-ibu kita. Tetapi ibu-ibu kita pun bimbang. Walhal suaminya ialah Rasulullah. Macam mana akhirat aku ni? Tiba kita macam tak bimbang apa. Tapi Ukraine perang Rusia dibimbang. Bimbang. Apa kaitan? Itulah bimbang. Nampak macam roti naik harga. Bimbang.
amalan dia turun, dia tak takut. Dia tak takut benda tu. Tuan-tuan, dia cuma bimbang kalau rambut dia gugur rambut. Wah, tu dah buat elang shampoo. Saya tak bimbang lagi rambut gugur. Tunjuk elang tak pakai tudung lah. Yang takut gugur ni biasanya perempuan, lelaki tak takut gugur rambut. Dia botak lagi handsome. Lelaki okey. Perempuan takut. Dia pun dia tunjuk. Saya tak bimbang lagi rambut saya gugur. Itu yang dibimbangkan. Dia tak bimbang pahala dia gugur. Dah habis dia tutup, dedahkan aurat dia setiap hari. Memang rambut dia dah tak gugur, pahala dia tu gugur. Gugur. Tentang kebimbangan kita pada benda dunia ni banyak tidak berasas. Pada perkara akhirat berasas tapi tak nak bimbang. Je bab akhirat, tak ada apa. Tapi bab dunia kadang-kadang tak ada asas apa pun, dia bimbang. Sebab bimbang anak kita macam mana lah. Apa nak bimbang, awak pun tak tahu macam mana. Anak dia baru umur 10 tahun, dia dah bimbang masa depan anak dia macam mana. Masa depan apa? Orang nak fikir. Jauh sangat tu. Bimbang Ustaz nanti belajar universiti kos tinggi tu duk simpang sampai hari ni. Simpan dari awal ni. Kita pun tak tahu anak kita hidup sampai bila. Dan kita pun. Yang pasti bahawa kematian boleh datang bila-bila masa. Yang mati tu kita tak bimbang sangat. Masa depan tu bimbang. Ini jauhnya kita dah ingat akhirat. Yang ketiga kata ulama, ialah kita terpesona dengan kesihatan, keafiatan dan nikmat. Kata Allah beri kita kaya, Allah beri kita sihat, kita gunakan semua untuk dunia, terpesona kita. Kita tak gunakan bagi meraih pahala. Dah sihat, buatlah ibadat banyak sikit. Dah afiat, tak ada kena musibah apa-apa, buatlah kebaikan banyak sikit. Dah kaya, gunalah nikmat tadi betul-betul untuk membangunkan agama. Kaya, gunalah duit tadi untuk bangunkan agama awak. Tapi dia ni ightirab. Dia gunakan semua benda dunia. Dia sihat, melompat-lompatlah dia. Waktu sakit barulah esok-esok nak ke masjid. Habis sihat ke mana? Tak tahu mana dia sihat. Waktu kaya ke mana? Tak tahu ke mana dia beri kekayaan dia. Ini orang ightirab, dipanggil maghrur, tertipu. Sebab itu seorang ulama nama Yazid Ar-Raqashi, dia menangis. Dia kata apa? Dia kata, celaka aku wahai Yazid. Dia kata diri dia. Namanya Yazid Ar-Raqashi. Celaka wahai Yazid. Celaka kamu wahai Yazid. Siapa yang akan sembahyang untuk kamu kalau kau mati nanti? Siapa yang akan berpuasa untuk kamu kalau kau mati nanti? Siapa yang bersedekah untuk kamu kalau kau mati nanti? Kubur kamu wahai Yazid. Rumah kamu wahai Yazid ialah kubur. Teman kamu ialah ulat. Hamparan kamu ialah tanah. Munkar dan nakir yang akan mendampingi kamu dalam kubur. Wahai manusia, kata Yazid, menangislah kamu. Menyesallah kamu. Datangkan penyesalan selagi mana kamu masih ada usia ni. Nangislah. Sebelum usia ni habis dan kamu tak mampu lagi menangis yang bermanfaat. Kalau beliau pun menangis dengan tangisan yang kuat. Tetapi kita fikir, kalau hari ni saya dengan sihat, saya tak gunakan untuk berpuasa, untuk beribadah, untuk buat baik, siapa yang nak puasa untuk saya nanti? Siapa yang nak sembahyang untuk saya? Siapa yang nak sedekah untuk saya? Tak pusat anak-anak kita nanti sedekah. Tuan-tuan, kalau kita pun tak berapa nak buat untuk kita, untuk anak-anak buat. Tak pusat anak saya akan buat tahlil perdana. Tak? Dia kata, ayah jangan bimbang. Ni abang akan buat tahlil perdana setiap minggu. Abang akan mengaji Quran setiap minggu. Tuan-tuan, jangan harap. Jangan pernah kita pegang dengan janji orang pada kita. Peganglah janji Allah pada kita. Jangan pegang janji orang. Tuan-tuan yang biasa hidup lama dengan orang, tuan-tuan dah hidup lama, berapa kali janji orang tu betul dengan kita? Berapa kali janji tu betul pada kita? Dan berapa banyak janji tu untungkan kita? Berbanding apa yang Allah janjikan untuk kita. Sebab itu orang tertipu dengan sihat dia, harta dia, dan dia tak ambil peluang untuk memanfaatkannya dengan sebenar, dia rugi. Sebab saya katakan tadi, kalau saya hari ni tak bertahajud, saya hari ni tak solat duha, saya tak solat, siapa nak solat untuk saya? Sekarang nanti ada orang solat, dia doa lah, anak saya ni Ustaz, dia memang rajin sikit solat duha. Nanti dia doa, mana tahu dia doakan untuk kita? Takut dia doakan untuk mak mentua dia je. Dah, dia baik dengan mak mentua, dah kita pula tertinggal. Dia ada setengah-setengah anak kan, dia jadi baik dengan mak mentua lebih pada mak dia. Lebih baik pada ayah mentua berbanding dengan ayah dia. Kadang-kadang dia lebih baik dengan bakar ayah mentua dia berbanding ayah di sini.
Ni orang kita tak tahu dia baik dengan siapa. Kadang dia baik dengan geng dia. Dia pun lupa dah kita. Jadi tuan-tuan, kita tengah hidup ni, tengah masa hidup ni, ada kesempatan tubuh badan kita, harta, buat untuk kita. Jangan harap orang lain, jangan. Jangan duk harap orang duk ngaji kat kubur kita ke. Jangan duk harap tu. Kena Covid habis terhenti belaka. Nampak? Tengok contoh Covid tu, habis terhenti semua. Tak ada orang pun boleh. Nak pergi kubur pun tak boleh. Tak boleh. Covid tunggu. Dia tak fikir malaikat maut tunggu, Covid tunggu. Akhir tutup kubur ni. Tak boleh pergi. Terlihat fitnah dunia. Sampai peringkat kita tak boleh buat amalan akhirat. Masjid pun kena tutup. Yang boleh sembahyang 2 orang je. 3 orang je boleh sembahyang. Itu pun sebab dia ada jawatan. Jadi takkah kita takut satu hari nanti mungkin peluang-peluang akhirat tertutup. Kita duk harap anak-anak kita, anak-anak saya semua hafiz Quran, dia buat. Jangan. Tentu kalau dia buat tu bonus kita lah. Tapi kita jangan tunggu dia. Kita. Saya sekarang Allah bagi saya umur, saya nak buat. Duit yang saya ada, duit penceng saya ada, saya nak buat kebaikan untuk saya. Saya tak harap anak saya. Allah bagi saya sihat lagi walaupun dah masuk 55, 60 sihat, saya nak guna betul-betul. Saya nak belajar, saya nak sekian. Tentu ini orang yang tidak tertipu dengan nikmat Allah. Yang keempat, kata ulama, ialah tanda orang tu memang hamba dunia dan hamba manusia, dan ada sifat munafik dan dirinya. Kalau mengadu, mesti bukan pada Allah. Dia mengadu, mesti mengadu kepada lain pada Allah. Tentu kita tanda kita hamba Allah. Susah ngadu ke Tuhan terus. Kita sakit kaki ngadu ke Tuhan. Sakit perut ngadu ke Tuhan. Ni seorang ulama kata, rumah aku tak ada garang pun aku ngadu kat Tuhan. Ya Allah, rumah aku tak ada garang. Ngadu kat Tuhan. Tetapi bila kita mesra, kita akan semua benda kita ngadu ke orang tu. Tuan-tuan ada kawan baik. Tuan-tuan akan cerita semua ke kawan baik. Saya tadi semelik lah cerita. Bak semelik pun cerita. Tadi gaduh dengan bini. Tadi anak saya. Habis benda cerita. Sebab kita baik. Tuan-tuan, kalau kita baik dengan Allah, kita pun sama mengadu semua pada Allah. Tuan-tuan buat latihan pada diri kita. Kalau kita ada masalah pertama-tama, ngadu pada Allah dulu. Jangan duk mengadu Facebook dulu. IG dulu. Sekian-sekian. Jangan. Walaupun orang like banyak, dia tak selesai masalah kita. Alhamdulillah saya dah ngadu Facebook, hasilnya dapatlah 40,000 like. Tuan-tuan, mereka tak boleh selesaikan masalah kita. Kerana yang menyelesaikan masalah kita ialah Allah. Sebab itu Allah sebut dalam Quran, innal ladzina tad'una min dunillah ibadun amsalukum. Orang-orang yang kamu doa, yang kamu minta tolong selain dari Allah, itu orang macam kamu juga. Sebab itu ulama sufi berkata, isti'anah bil makhluk kasti'anatil masjun bil masjun. Kita tuan-tuan duk mengadu minta dengan orang macam banduan minta tolong dengan banduan. Sama-sama banduan. Bukan habis tak boleh cerita ke kalau saya sakit ke doktor ke, saya susah pada orang ni. Itu bukan masalahnya. Itu tak ada masalah. Tuan-tuan, pengaduan mulut itu benda biasa. Tapi hati kita ni mengadu pada Allah. Kita nak mengadu pada Allah, maksudnya dalam hakikat penggantungan kita kepada Allah. Itu maksud al-luju' ilallah. Hakikat pergantungan. Ya, kita mungkin boleh cakap dengan mulut, tu sakit ni demam boleh bagi ubat. Awak ni mengadu ke Allah. Kan ustaz dah ngajar tadi, jangan ngadu kat saya. Habis kau jumpa doktor, saya nak cakap apa? Tak, ngadu kat Allah je. Jangan ngadu. Tuan-tuan, tak ada ulama cakap gitu. Mereka faham maksudnya kebergantungan hati kita dengan Allah. Saya cakap dengan orang ni, saya susah, saya cakap saya sakit sekian, tapi dalam hati saya, Allah, kau selesaikannya. Pergantungan kita. Dan yang kelima, tanda orang yang hamba dunia dan sifat nifak ada pada dirinya ialah setiap kali kena musibah, dia mesti paling bersedih sekali. Sedih macam tak ada dirawat. Musibahnya tak banyak, cik je. Tapi dia punya sedih, anak saya ustaz, tak dapat straight A ustaz. Tu sedih tak lalu makan, semayang pun tak kosong. Teruk no awak ni. Tak dapat straight A. Tak dapat straight A macam mana? Lepas tu A plus belaka, 1 A minus. Yang itu saya sedih ni. Ni mau sedih ni berbulan ni. Anak kita tak boleh masuk EU, kita pun sedih. Sedih sangat-sangat. Sedih tak nak cakap dengan orang, tak pergi masjid. Malu ustaz kalau orang tanya anak masuk EU tak? Nak begitu tak masuk EU, sedih. Tuan-tuan, jangan begitu. Musibah ni, walau macam mana pun besar dia, jangan ganggu agama kita. Sebenarnya, musibah sebenar bila sesuatu yang ganggu agama kita. Itulah musibah sebenar. Jadi apa pun kita kena musibah, kita tahu tentang musibah ni tak pernah pun ada orang yang tak kena.
Seada dia tak pernah kena, tak, dia tetap kena. Orang ni tak kena sini, dia kena sini. Dia tak diuji dengan diri dia, diuji dengan anak dia. Tak uji dengan anak tu, diuji dengan isterinya. Tak uji dengan isteri, diuji dengan mak mentua dia, ayah mentua dia, adik-beradik, semua. Tentang kalau kita biasa bergaul dengan orang, kita tahu semua orang ada masalah dia. Saya ada masalah saya, ini ada masalah. Cuma kadang-kadang Allah tutup masalah kita untuk orang tahu. Dan Allah jadikan kita pula bukan jenis suka duk menganding ataupun tunjuk ke orang tu, tunjuk kita diam, tak apalah. Saya rasa benda ni kecil je, saya boleh selesaikan insya-Allah. Tapi orang yang memang hamba dunia dan munafik, dia tak boleh kena musibah. Panjang dia punya ngaumang dia, kemarahan dia, kebencian dan sebagainya. Kemudian yang keenam, tanda seorang itu memang ada sifat munafik. Dia tidak pernah marah pada benda yang berkaitan dengan hukum Allah. Tapi dia marah pada semua benda-benda duniawi. Jadi kalau orang langgar perintah Allah, dia tak rasa apa. Orang tak semayang, orang tak puasa, tak tutup aurat. Kan kubur asing-asing, tak biar dia. Tapi kalau hal-hal dunia, dia tak ada istilah asing-asing tu. Dia marah. Kenapa dia tak dapat? Kenapa orang tu tak buat ni, dia punya marah. Tapi kalau hal akhirat, dia tak peduli. Dia macam kalau saya cikgu lah dulu. Nama, kalau kita cikgu disiplin. Kalau anak murid kita tai ni bengkok sikit, punya marah. Ini sebab kat punggung berbilu. Tapi anak murid tak semayang, tak apalah. Nanti dia semayang tu. Tetapi ini sifat nifak. Kalau bab agama tak ada pula nak marah. Tapi kalau bab dunia, dia punya marah lain macam. Ada satu pengalaman saya. Ada budak tu dia pakai tai tak betul. Budak tu dah jadi tokek dah sekarang. Dah berjaya. Jadi cikgu dia pun rotan, dia rotan. Ayah dia punya marah. Ayah datang. Saya nak tanya cikgu satu soalan. Kawan saya kena marah. Cikgu kalau anak murid tak pakai tai duk marah, kalau tak semayang cikgu marah macam ni ke? Kena ceramah tu. Ya, ceramah. Ada betul dia, betul. Kita kadang-kadang, saya pengalaman cikgu lah, kita kalau budak-budak langgar disiplin, kita marah sungguh. Padahal tak ada apa pun. Okay, biasa je. Tapi sakit di mata. Tapi bila dia tak semayang, kita, biar, pakat biar. Itu kerja ustaz tu. Semua buat tak indah. Tapi kalau seorang tu tai tak betul, semua cikgu bekerjasama. Betul kan tai? Takut budak tu. Tapi kalau tak semayang, itu kerja ustaz. Ustaz kan bayar gaji. Didik dia. Tu kawan saya. Dia kecewa. Dia pergi dekat semua guru kanan, dia kata, saya ni, umpama saya, ialah orang yang jaga ayam. Supaya tak dimakan oleh musang. Tapi kamu semua ni musang belaka ni. Macam saya nak jaga agama anak murid saya? Saya kata macam ni, kamu buat benda yang melanggar perintah Allah. Bukan semua sekolah lah, ada sekolah tertentu mungkin. Dia cenderung, kalau buat menari menyanyi, wajib anak murid tak nyanyi rotan. Tak semayang, ustaz. Ustaz rotan, ustaz masuk penjara. Kita dengar ada seorang hamba Allah, sebab dia rotan budak tu tak solat, masuk penjara dia. Tuan-tuan sekalian, walaupun itulah ujian kita hari ini. Kalau kita marah untuk agama Allah, ramai mengecam kita. Tapi kalau marah untuk urusan dunia, orang puji kita. Tuan-tuan, kita kekal dengan kita punya prinsip. Pada perkara yang melanggar perintah Allah, kita akan marah. Saya akan marah. Macam mana pun. Apa pun kesannya, saya akan tunjuk kemarahan saya. Dan yang ketujuh, tuan-tuan sekalian, ialah qalilut ta'assub. Ialah orang ni kurang sensitiviti dengan benda-benda agama. Orang ceramah, orang nasihat, masuk telinga kanan, kiri keluar. Tapi kalau orang cerita bab saham, masuk telinga kanan, lekat ke otak. Sampai mengigau saham. Faham, saham naik, saham turun. Orang cerita coaching dunia, dia punya lekat dalam hati. Tapi kalau orang ceramah ni, tuan-tuan, masuk kanan, keluar kiri. Masuk kiri, keluar kanan. Duk main macam tu. Tak lekat. Ditegur tentang akhirat. Tak terkesan, tak berubah. Kenapa? Kerana dunia telah menguasai diri dia. Benda dah tak boleh baiki. Sebab itu kita, tuan-tuan sekalian, setiap kali orang tegur kita, kita take note. Kita ambil notanya, kita ambil ingatannya. Setiap kali ustaz-ustaz kita ceramah tegur, kita nak, ya saya betul lah ustaz. Kita kadang-kadang kalau bab dunia dia marah lain macam. Anak kita silap bab dunia, kita marah. Silap letak gula lebih sikit, lampau budak ni. Tapi anak kita sembahyang lambat, kita buat ada je. Anak tak tutup aurat, tak marah pun. Anak kita kau calonkan kereta kita, kita maki 7 keturunan.
Tapi anak kita tak buat perintah Allah, kita buat dia. Tak apalah ustaz, dia tu penat tu, tak apalah, nanti dia faham sendirilah. Marahlah sikit. Bukan suruh marah, suruh pukul dia. Maksud tunjuk suatu sikap. Saya tak suka ni. Abah paling tak suka anak-anak abah solat lewat. Dengar azan, solat. Kalau kau tak pergi masjid sekalipun, semayang awal. Ni pukul berapa ni? Zuhur sampai pukul 4 pun nak semayang. Marah. Tunjuk. Bukan kita suruh pukul. Marah ni tuan-tuan. Bukan makna pukul. Kita pun wrestling dia. Bukan begitu. Maksudnya, tunjuk suatu kemarahan kita. Baik dengan wajah, baik dengan suara. Nabi SAW bila baginda marah, Nabi tunjuk dengan wajah Nabi. Saya nampak kemerahan wajah Rasulullah. Kami tahu Rasulullah marah bila wajah Rasulullah. Nampak? Kita dengan anak-anak kita tuan-tuan, kalau dia buat benda yang melanggar perintah, tunjuk marah. Biar dia tahu ayah tak suka tu. Umi tak suka. Alhamdulillah. Anak kita membentuk prinsip. Ayah kalau buat agama memang tegas. Jadi saya jumpa seorang hamba Allah, dia kata, saya punya ayah usah tegas kalau buat semayang. Bukan saya je kena marah, kawan saya pun kena marah. Sebab semua dia, soalan yang pertama ayah dia tanya, dah solat belum? Dah solat belum? Itu je soalan ni. Setengah mak ayah kata, dah makan belum? Dah makan belum? Dia baca buku belum? Ni tak solat belum? Saya kena sekali tengok muka ayah dia cepat-cepat solat. Sebab apa? Ayah dia kata solat belum. Kawan-kawan dia pun kena solat sekali. Sebab ayah dia kata, ini kawan kau ni solat tak? Solat. Akhirnya ada hamba Allah tu cerita, saya baik sebab ayah dia sentiasa suruh anak dia solat. Dengan saya solat. Jadi ini orang yang jaga agama. Jadi kita pun sama, tunjuklah sikit kesungguhan kita. Kalau kita tak boleh nampak banyak sangat, itu tanda kita bukan orang munafik. Kerana orang munafik cuma marah dunianya diusik, tapi bila akhirat diusik dia pun tak peduli. Wallahu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.